Assalamualaikum, salam sejahtera kelas. Sebelum kita pergi kepada tajuk kita hari ini, saya ingin membuat beberapa aktiviti dalam kelas yang akan menjurus terus kepada tajuk yang akan dikatakan pada hari ini. Okey, saya mohon dua pelajar ke depan. Yang lain-lain tengok. Okey, saya akan bagi satu situasi kepada dua pelajar ini di mana mereka akan melakukan dialog secara spontan dengan sendirinya. Situasinya adalah di taman berjumpa kawan yang lama tak jumpa. Boleh? Cuba tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lama tak jumpa. Ya, Ahmad dari mana tadi? Dah saya duduk. You besar panjang mana tadi? Kak, okey, pelajar-pelajar, boleh duduk. Apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang dilakukan oleh pelajar-pelajar tadi? Pertama, pergerakan. Bila kita wujudkan satu situasi, iaitu situasinya di taman, berjumpa di taman dalam suasana, maksud saya suasana yang tidak lama berjumpa, dah lama tidak berjumpa kawan. Apa yang berlaku? Secara spontan terus idea dialog itu berlaku. Betul tak? Betul. Maksudnya di sini yang seorang akan bertanya apa khabar, lama tak jumpa. Kita tak teruskan lagi dialog, cuma kita teruskan tadi. Kita hanya lakukan dalam bentuk pergerakan. Sekarang ni kita akan kembangkan pergerakan-pergerakan itu dengan dialog. Tadi sebenarnya saya nak melakukan dengan pergerakan, tapi dah keluar. Kita simpan dulu itu, kemudian kita akan cuba cipta satu situasi lain dan kita akan tambah dengan dialog. Okey, dua orang pelajar minta maju ke depan. Soal lagi? Ya, baik. Baiklah kelas, situasinya macam tadi, berjumpa di taman. Seorang ni, yang seorang dia akan memegang watak orang yang mengutip hutang. Yang satu lagi dia akan memegang watak orang yang berhutang dan cuba melarikan diri. Tapi saya tak nak dialog panjang. Dialog panjang tak nak. Dialog dia cukup sekadar tiga dan tiga orang sendiri. Tiga yang menyoal, tiga yang jawab. Boleh? Okey, kita mulakan. Assalamualaikum. Salam. Abang lah ni. Lama tak main rumah. Duk bayar apa tak ada apa. Saya buat sikit. Jadi ada buat kerja macam-macam. Duk pulun cari kerja. Betul dah tunggu bulan. Okey, Kak. Di sini jelas menunjukkan bahawa pemegang watak, pengutip hutang dengan sendirinya dia telah meletakkan wataknya ke dalam dirinya. Maksudnya mimik mukanya, cara jatuhan baunya, seperti memohon supaya membayar sesuatu. Dan seorang lagi pelajar tadi memegang watak orang yang berhutang pula. Kita boleh melihat dari bentuk emosinya yang ingin melarikan diri daripada si berhutang tadi, hutang dan juga yang memberi hutang. Baiklah, duduk. Okey. Masuk di sini, apa yang berlaku itu adalah secara spontan. Okey, lakonan spontan ini juga dikenali sebagai improvisasi. Improvisasi ini berlaku secara pergerakan spontan ataupun pentuturan secara spontan. Improvisasi ini amat penting bagi seorang pelakon. Selalunya kita gunakan latihan improvisasi sebagai permulaan dalam lakonan. Kemudian barulah kita menggunakan dialog sebenar dan kita buat latihan ataupun blocking secara sebenar. Maksudnya di sini kita main dulu.
kita main dalam bermain. Maksud main di sini, main dulu, kemudian baru kita berlakon. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya saya ingin menceritakan bagaimana hasilnya improvisasi. Seperti yang kita tengok tadi, improvisasi berlaku secara spontan. Okay? Dalam metod acting mana ada improvisasi? Ada seorang ahli filosofi yang bernama Stanislavski. Beliau telah menulis sebuah buku iaitu The Living Theatre, bukan, buku yang bertajuk The Method. Dalam penulisan The Living Theatre, saya nak semua pelajar-pelajar pergi ke library lepas kelas, cari buku The Living Theatre, dan buka terus kepada Stanislavski. Kemudian pelajar-pelajar akan terjumpa dengan Method of Acting daripada Stanislavski. Sebenarnya pelajar-pelajar, teknik ataupun kaedah improvisasi ini telah lama terdapat dalam teater tradisi. Mungkin semua terkejut ke? Sebab bila kata benda improvisasi yang diceritakan oleh orang Eropah terdapat dalam teater-teater tradisi Melayu. Contohnya seperti Mak Yong, dikir, wayang kulit. Benda ini berlaku secara improvisasi. Maksud dia, cerita itu pendek ya. Cerita itu pendek. Contohnya cerita Ramayana. Ramayana nak menyelamatkan Sita. Tapi dalam permainan wayang kulit, cerita Ramayana menyelamatkan Sita hampir dimainkan sebanyak 3 hari ataupun 3 malam. Dalam wayang kulit 3 malam. Manakala dalam Mak Yong sendiri, dalam Mak Yong, cerita-cerita tradisi ini diperkembangkan, diperpanjangkan pertunjukannya, boleh sampai seminggu. Dia punya tempoh ataupun period persembahan tersebut. Improvisasi ini banyak terdapat dalam persembahan bangsawan. Bangsawan merupakan satu teater transisi di antara teater tradisi kepada moden, tapi tidak begitu moden, dinamakan transisi, di tengah-tengah. Tak moden dan tak terlalu tradisi, di tengah-tengah. Okey, bagaimana pelakon-pelakon bangsawan boleh memegang watak, mengeluarkan dialog yang indah, semasa persembahan dimainkan, ya. Sedangkan tokek panggung, maksudnya tokek panggung di sini dia hanya menyatakan tentang situasi. Maksudnya, okey, hari ini kita akan bermain cerita Hamlet, contoh, dalam bahasa Malaysia. Ya, Ustaz. Ya, saya tanya sikit satu. Bila kita buat nak improvisasi ni, kita kena belajar ke ataupun memang bakat sendiri? Satu soalan yang menarik, ya. Improvisasi itu berlaku akibat pertama sekali talent, bakat diri sendiri. Yang kedua, daripada memory recall. Maksud dia, kejadian-kejadian lama kita imbau kembali. Kita letakkan diri kita di saat dan situasi tersebut. Kemudian benda itu akan berlaku secara spontan. Okey. Saya ingin panggil 2 orang lagi pelajar untuk membuat improvisasi di mana dalam bentuk tradisi. Memang dia orang ni tak biasa baca dialog bangsawan, memang tak biasa baca dialog bangsawan. Kita akan cuba buktikan bahawa improvisasi juga boleh berlaku, dalam persembahan bangsawan. Minta 2 orang letak tempat. Situasi dia, bendahara dan juga raja dalam balai Rong Seri, di mana bendahara mengatakan bahawa kerajaan Indrapura nak menyerang negara apa yang pilih ni? Pulau Cendana. Okey, Pulau Cendana. Okey, saya nak bendahara cuba sampaikan dalam bentuk bahasa istana
Maksud dia bahasa Islam, ampun tuanku, beribu ampun, sembah patih diharap diampun, dan tuanku pula meletakkan diri sebagai tuanku. Boleh kita lakukan secara improvisasi. Okay, semua tengok. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih harap diampun. Adapun patih mendapat maklum bahawa negara Indrapura akan menyerang negara Cendana. Ampun tuanku. Tuanku Bendahara, apakah tindakan kita sekiranya segala bala tentera mereka datang untuk menyerang negara kita? Okey, cut. Okey, pelajar-pelajar, di sini cantik dah bahasa, cantik dah suasana, maksud dia cantik dari sudut memen muka, tapi di sini peletakan komposisi sebagai seorang bendahara dan juga raja tidak kena. Maksud dia sini, bila bendahara nak bercakap dengan raja, dia tunduk ataupun dia ke bawah. Dia duduk bersila ke, kan, dia duduk bersila, duduk timpuh, kan? Kemudian baru luahkan. Dan raja selalu mendabik dada, tangan ke belakang sebagai seorang yang tinggi, mulia darjatnya. Boleh? Kita buat sekali lagi. Negara mana tu? Negara Cendana. Pulau Cendana. Pulau Cendana. Dulu. Saya jadi pembesar juga. Salah seorang pembesar. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patih harap diampun. Adapun patih mendapat maklum bahawa kerajaan Indrapura akan menyerang Pulau Cendana. Ampun tuanku. Apakah benar beritanya begitu, Tuanku Bendahara? Benar tuanku. Kalau benarlah begitu, Tengku Laksmana, Tuanku, apa tindakan kita seterusnya? kita sediakan angkatan peperangan. Kita serang negara tersebut sebelum negara tersebut menyerang negeri kita. Bagus, Panglima. Memang Panglima ni bijak berbicara. Tapi adakah betul tindakan kita itu? Tuanku, pantang Melayu undur tuanku. Ampun tuanku. Benar apa yang dikatakan oleh Panglima tuanku. Kat. Sepanjang tempoh, boleh duduk. Sepanjang tempoh perjalanan cerita tersebut, kami tidak menggunakan skrip. Maksudnya, saya sebagai fasilitator ataupun saya sebagai fesi semasa saat itu hanya menjalankan satu situasi dan perkara tersebut berkembang dengan sendirinya. Okey, jelas di sini bagaimana improvisasi dimainkan dalam bangsawan. Okay. Seterusnya saya buka kepada soalan. Ada soalan? Satu lagi berkenaan dengan improvisasi ni, kalau kita dah ada skrip, kita boleh improvise saja. Ini yang sering kali berlaku dalam teater, terutamanya teater Melayu. Bila kita dapat skrip, pengarah akan cuba bagi kepada pelakon, dan pelakon pula tidak setia kepada skrip, lalu berlakulah improvisasi dalam skrip. Bagi saya, jika ianya tidak, maksudnya tidak menyimpang daripada arahan ataupun menyimpang daripada perkataan sebenar, erti perkataan sebenar, dialog tersebut dibolehkan. Tapi kalau kata menyimpang secara jauh, tolong jangan. Ia boleh merosakkan skrip. Sebab kita kena juga memberi, maksud saya sini, kita juga patut mematuhi etika skrip, tidak melanggar skrip yang ditulis oleh penulis skrip. Kalau tak ada apa soalan, ya, saya hentikan kelas kita di sini. Semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Ya. Terima kasih. Terima kasih.